Tadabbur Quran. Bagi saya, tadabbur ni kita korek mencari apa yang Tuhan nak sebut pada kita dalam ayat-ayat yang kita baca. Sekadar terjemahan, kita dah terjemah. Tafsir kita dengar juga. Tapi ini lebih dalam lagi, iaitulah kita nak tengok di sebalik ayat itu apa yang Tuhan nak sentuh hati kita, nak sentuh pemikiran kita. Itu dia panggil sedikit ilmu tadabbur. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan fawaid tarbawiyah. Yang pertama, fi qauli ta'ala wa yawma yahsyuruhum, pada hari Allah himpunkan mereka semua. Kata di ulama, annahu yanbaghi tazkirun nas biyaumil ma'ad, menjadi kewajipan kepada kita, wa yauma ay uzkur, ingatlah. Kamu pembaca, ingat. Kamu penterjemah, ingat. Kamu pendakwah, ingat. Dan peringatkan orang lain. Kita belajar, isteri tak belajar, ataupun suami tak belajar, ataupun dua-dua belajar, anak-anak tak belajar. Maka menjadi kewajipan kepada kita tazkirun nas biyaumil ma'ad. Kita peringatkan manusia dengan hari yang akan dibangkitkan. Kita ni nak mati. Kita ni akan hidup balik. Semua amalan kita akan dikira, akan dihisap, akan dihitung. Di situlah akan berlaku suatu sentuhan bahawa kita ni para jemaah sekalian tidak akan berani untuk buat maksiat. Sebab yaumul ma'ad, kita akan kembali, kita akan dikumpulkan di hadapan Allah, kita akan dibicarakan. Kalau lupa ni, lupalah kita segala-galanya. Sebab itu dalam kitab tasawuf, dia panggil apa ni? Kelebihan ingat kepada mati. Zikrul maut, ingat kepada mati itu satu daripada cara untuk kita nak menggilakkan hati kita, cerahkan hati kita, lapangkan dada kita, supaya kita sentiasa duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Yang kedua, malaikat kata qalu subhanak. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Allah, mana ada kita suruh orang sembah kita. Kaza kullu man taqarraba ila syakhsin bimaksiatillah. Semua orang yang mendekatkan diri dia dengan melakukan kepada orang dengan melakukan maksiat kepada Allah. Ada orang ni nak bodek, dia nak ambil hati bos, dia sanggup buat apa saja. Kita ni kena ingatlah, jangan duduk ambil hirau dengan kata-kata orang. Maka kita, malaikat bila dia dengar dia disembah, dia terus menafikan subhanak, maha suci engkau ya Allah, engkaulah wali kita, mana engkaulah penjaga kami, tak ada makhluk lain. Macam mana kita nak pergi jaga orang lain pula? Jadi sini kata di para ulama tadabbur, kullu man taqarraba ila syakhsin bimaksiatillah yuqassillahu qalbahu alaihi. Allahu akbar. Bagi orang yang mendekatkan diri kepada orang itu dengan melakukan maksiat Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala akan jadi hati dia keras, dan dia akan berkelahi di akhirnya. Sebab perbuatan mereka tu tak ada di atas landasan yang betul, semata-mata nak bodek kerana ni. Bila tak dapat, mereka akan lompat. Ini jauh sikit ayat ni, kena berfikir. Sebagaimana kata Al-Biqai dalam Nazmun Durar, dia kata setiap orang yang bertakarrub, orang yang mendekat diri kepada orang dengan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, akhirnya mereka sendiri tu akan kelahi. Mereka tu akan berkelahi. Tengoklah yang duk berkelahi, duk balah ni, sebab puncanya tidak ada keikhlasan dalam perjuangan. Kita pun, mana-mana orang pun yang mari tidak perjuangan tidak kerana Allah, dia akan berkelahi sama dia. Na'udzubillah. Yang ketiga, balik semula kepada ayat 40. Yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari kiamat, Allah tanya malaikat. Malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun. Puak-puak tu kamu sembah mana? Mu setuju ke tidak? Ayat ini dia kata jawaz, harus orang yang sudah tahu bertanya kepada orang yang di bawah dia.
Dia kata ni, as-sa'il a'lamu bihi minal mas'ul. Allah SWT dia tahu semua. Tak perlu dah Tuhan tanya malaikat, tapi harus orang yang sudah tahu bertanya kepada orang yang dia nak suruh beritahu. Jadi Allah tanya malaikat di sini supaya apa? Malaikat jawab. Bila malaikat jawab, puak-puak kafir dengar. Kecewa kita. Frust kita. Kita duk harap ke kita sembah malaikat ni, dia lah yang akan bela kita. Rupanya dia berlepas diri pada kita pula. Itu maksud. Macam dalam kelas pengajian contoh. Kita pergi tanya salah seorang daripada murid, apa hukum gini? Ustaz bukan tak tahu. Tapi tanya supaya kawan tu beritahu untuk menarik perhatian kawan-kawan yang lain supaya dengar. Itu dia panggil harus orang yang lebih tahu bertanya orang yang di bawah dia. Ini ambil daripada kaedah Allah Ta'ala pergi tanya malaikat. Kalau Tuhan tak tanya malaikat, Tuhan jawab terus lalu. Memang semua di bawah ilmu Allah, tapi tanya di sini dari sudut uslub, gaya percakapan nak menunjukkan benda tu supaya diambil perhatian. Tuhan tanya malaikat, betul ke kamu ni? Mereka tu kata sembah betul. Malaikat kata, tak ya Rabbi, dia sembah syaitan. Jadi itu dah di antara uslub hiwar, mana boleh tanya. Tapi kadang-kadang penanya kita ni lain pula macam tuan-tuan. Dia panggil soalan malaikat. Ada juga pasal jenis perangai lagi tu. Dia tahu, dia mari tanya supaya orang tahu. Itu tak apa. Kita setuju. Kadang-kadang kita ni, waktu kita mengajar, waktu kita baik, kita terlupa poin-poin utama, poin besar. Kita duk mikir lain, tak tersebut benda yang patut lebih besar disebut. Tiba-tiba ada orang tanya, Syekh, Ustaz, saya nak tanya gini-gini. Dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia nak supaya kita jelaskan benda tu kepada masyarakat awam yang ada depan kita ni biar lebih jelas. Itu tak apa. Ada sekumpulan lagi lain. Dia mari tanya, nak attack kita. Ustaz ni pandai ke tidak? Ini tak baik. Orang kalau dia panggil soalan provokasi, yang ni kita tak layan, tak apa. Sebab dia bukan betul-betul bertanya ikhlas kerana nak tahu atau nak beritahu kepada orang. Dia tanya sebab nak menguji kita. Setengah pendakwah dia panggil soalan malaikat. Kita ni jangan guna uslub soalan malaikat. Malaikat Jibril kan, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, cerita pada kami apa itu Islam. Bila Nabi cerita, dia jawab sadaqta, betul. Iman, Nabi jawab, dia kata sadaqta, benar. Itu dia panggil soalan malaikat. Dia tahu tapi mari nak menguji. Lain. Jadi kita ni apa kategori soalan? Ada soalan dia tahu, dia tak tahu sungguh, nak tahu. Ada soalan penanya ni dia tahu tapi nak beritahu pada kawan dia. Maka dia tanya. Ini bagus. Sekurang-kurang dia peringat balik poin-poin yang kita terlupa. Yang ketiga ni tak bagus. Dia tahu, dia nak uji kita tahu ke tidak. Itu jangan. Nak tanya boleh, tapi janganlah dalam majlis. Kalau ustaz tak boleh jawab kan macam mana? Macam mana? Itulah. Oh, ustaz bercakap sedap, ingat ke pandai sungguh. Rupa-rupanya kelentong lebih. Baiklah tuan-tuan. Cukup yang ketiga, kita pergi pada yang keempat. Allah kata apa? Yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah. Thumma yaqul, kemudian Allah bertanya. Allah berfirman kepada malaikat. Kata di para ulama ahli sunnah, isbatul qaul wal kalam lillahi azza wa jalla. Ayat ini mengisbatkan sifat Allah Ta'ala tu kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala tu sentiasa berkata-kata. Bila dia nak, apa yang dia nak, itu kuasa Allah. Kita kena letak dalam kepala kita, mazhab al-sunnah ni, iaitulah Allah Ta'ala berkata-kata. Berkata-kata. Bagaimana dia berkata-kata, itu hak Allah, jangan duk tanya. Yang penting kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Yang kelima, dalam ayat ini, Allah Ta'ala cerita tentang malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bila Tuhan tanya malaikat,
Mu setuju kau orang sembah mu. Malaikat kata, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa malaikat itu sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu terus malaikat jawab, Subhanak, maha suci Allah, ay tanzihan. Kami bersih sucikan Allah Ta'ala daripada sekutu, daripada anak, daripada segala, daripada tidak ada sekutu bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ulama kata ayat ini menunjukkan bahawa malaikat sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Malaikat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, qalu subhanaka anta waliyuna. Di akhir ayat, bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kenapa dalam ayat ini bila malaikat kata dia semua jin? Aktsaruhum, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Kenapa Tuhan tak kata semua mereka? Dia kata semua mereka. Sedangkan puak-puak kafir itu semua jin, semua syaitan. Jadi Allah sebut aktsaruhum bihim mu'minun fa innahu yumbi. Ayat ini menunjukkan ada sebahagian puak kafir dia tak sembah jin. Dia tak sembah jin, dia sembah batu kayu. Itu di antara aktsaruhum. Jadi malaikat bagi jawapan apa yang dia tengok, aktsaruhum, kebanyakan mereka. Li'anna alladhina ra'awhum wattala'u ala ahwalim kanu ya'buduna al-jin wa yu'minuna bihi. Boleh jadi ada di antara makhluk yang Allah Ta'ala tak tunjuk pada malaikat. Jadi malaikat berkata kebanyakan mereka ni semua jin, semua syaitan. Itu yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala tunjuk pada malaikat ramai. Jadi malaikat kata aktsaruhum. Dia tak kata semua mereka. Yang kedua, malaikat yang jawab ni lah. Malaikat yang duk jaga orang tu hafazah, dia tengoklah kawan tu buat apa. Al-wajhus tsani. Jawapan yang kedua pada soalan tadi, annal ibadata amalun zahirun. Ibadat itu amalan yang zahir. Iman, amal yang batin. Amalan yang batin dalam hati kita, iman. Mana malaikat tengok mereka ni kebanyakannya sembah jin. Dia kata aktsaruhum, kebanyakan. Ada yang lain-lain, kalau dia percaya kepada jin syaitan pun dia tak nampak dia sembah cara fizikal. Jadi malaikat tak korek dalam hati dia. Menarik juga tuan-tuan. Soalan-soalan begini membuka kalau orang tanya spontan, tak jawab dah kita ni. Kenapa Tuhan kata malaikat jawab aktsaruhum, sedangkan mereka tu kafir? Patut malaikat kata kulluhum, semua mereka tu syirik belaka. Apa tu? Semua mereka beriman, percaya kepada jin, syaitan. Tapi dia kata aktsaruhum. Jadi di sini juga ulama kita ajar, para pelajar sekalian, ulama ajar kepada kita supaya at-tahaffuz fil lughah. Kalau kita guna bahasa tu berlapik sikit. Supaya kita ada ruang untuk kita lepas. Kalau kata-kata semua, kalau ada orang napi seorang dua, macam mana? Habis yang terbaik itu ramai di kalangan penyokong. Ramai yang setuju. Maknanya ada yang tak setuju. Contohlah kita kata sekumpulan orang ni buat benda pelik. Ustaz-ustaz pendakwah ni ada yang bercakap, ada yang diam. Yang bercakap kita tahulah. Tahu, yang diam kita tak tahu. Jadi kita kata sudah ramai para pendakwah menegurnya. Hak tak tegur tu, hak diam, dia tak boleh. La yunsabu ila sakitil qaul, kata ulama usul. Tak boleh kita nisbahkan orang yang tak cakap itu, kita kata dia cakap juga, tak boleh. Dia diam tu tanda reda. Lah, ulama kata as-sukut alamatir reda, itu untuk anak dara bila bapak dia nak kahwinkan. Dulu. Lah ni jangan main, tak ada sukut-sukut lah bang. Kalau tak setuju lompat selalu. Tak setuju bantah lalu ayah. Ayah mana boleh, kita ada gawe dah. Kita ada power dah, saya tak nak. Tapi orang dulu tersipu-sipu je. Ayah dia tanya, aku nak kahwin mu macam mana? Dia pun senyap ikut abah lah. Ataupun dia diam. Kata ulama, diam tu tanda reda. Untuk apa? Untuk anak gadis. Untuk anak apa ni, orang nak kahwin. Gadis pingitan ke apa orang panggil zaman dulu. Gadis zaman dulu ni jangan main.
Kalau tak dapat lampu hijau daripada anak, jangan berani-berani pergi kahwinkan dia. Nanti dia buat masalah, dia buat hal, tak sampai setahun, setengah tahun mereka bercerai. Jangan. Ini pengajaran untuk kita ibu bapa. Pengajaran untuk kita ibu bapa. Zaman kita hari ini tidak ada paksaan lagi. Ataupun kalau budak tu tak mau, tak usahlah suruh dia kahwin. Tanya, mu ada gawe dah? Ada power dah? Kalau ada cakap, senang kita buat keputusan kan. Jadi mana kita kata tak boleh kita nak nisbah orang diam tu, kita kata dia pun sama juga. Secara total tak boleh lah, tapi kalau kita kata yang diam tu payah kita nak tengok kecenderungan dia macam mana. Dia diam, dia tak cakap dengan mulut, tapi tengok di Facebook dia habis duk share kawan tu. Mana dia tu sekongkol jugalah tu. Jangan main. Yang ketujuh, yauma yahsyuruhum jami'an. Ayat ini sambungan kepada ayat 31 dulu. Surah kita ni. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Kalau kamu tengok orang zalim berdiri di hadapan Allah, ayat 31, kata ulama, ayat ini istikmalan li taswiri fazaati. Ayat ini melengkapkan lagi gambaran betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi pada hari itu mereka berdiri menunggu apa yang Allah tak nak hukum. Waktu itu berlaku perbicaraan. Yauma yahsyurum jami'an summa yaqulil malaikati. Malaikat, ada sekumpulan ni yang mengatakan mereka sembahmu. Setuju? Malaikat membantah. Jadi ayat ini dia panggil melengkapkan lagi gambaran betapa dahsyatnya perhimpunan manusia pada hari kiamat. Kepo dia tanya daripada peramai. Mu setuju malaikat? Malaikat kata nak. Mereka bukan sembah aku, mereka sembah jin, sembah syaitan. Ambil muka. Itu ibarat macam itulah. Yang ke-8, fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra. Pada hari ini orang-orang kafir tak ada milik, tak ada pemilik memberi manfaat, memberi mudarat, tak ada. Tuan-tuan tanda ayat ini tabkitun lil kufar, nak menjatuhkan kafir, nak menghina puak kafir. Dia duk harap ke syaitan, duk harap ke malaikat, harap ke batu, harap kayu. Allah Ta'ala kumpul sekali batu, kayu yang dia sembah tu bung dalam neraka belaka. Sembah, kata di ulama tafsir, semua sembahan-sembahan kan, wa ma ya'buduna min dunillah hasabu jahannam. Orang kafir dan sembah dia sumbat dalam neraka sekali. Kecuali malaikat, walaupun mereka sembah sebab malaikat tak izin. Nabi Isa walaupun disembah, Isa tak izin. Uzair yang dikatakan anak Tuhan, Uzair tak izin. Maka mereka ni tidak masuk dalam kumpulan hasabu jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Tapi yang lain-lain, batu, kayu yang disembah, masuk neraka. Jadi ayat ini nak menghina orang kafir. Apa yang kamu anggap dulu sebagai berkuasa, sekarang ini tak ada kuasa. Ada sekali yang muslim, neraka sekali. Na'udzubillah. Yang ke-9, fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra. Maka diquddima zarfu, dimulakan al yawm, hari ini. Hari mana tu? Hari kiamat ni. Tak ada siapa yang memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau mudarat. Dua-dua tak ada kuasa. Dua-dua tu tidak ada kuasa. Maka di sini kata li anna an-naf'a wad-dar yawma idzin qad ikhtassa. Hari itu yang memberi manfaat yang besarnya, yang kecilnya, hanya kuasa di bawah kuasa lillahil wahidil qahar, kuasa Allah saja. Berbeza atas dunia dulu. Atas dunia dulu kita masih lagi boleh minta manfaat daripada orang-orang yang ada ilmu. Contohnya, bila sakit, kita pergi minta manfaat dunia kita dengan siapa? Dengan doktor. Doktor, saya sakit. Doktor bagi ubat, bagi ilaj. Jin-jin yang disembah tu ada manfaat? Ada jugalah. Kurang-kurangnya boleh jadi bomo. Boleh jadi tok bomo. Bolehlah duit orang bagi. Tapi di akhirat esok langsung tidak ada manfaat. Sebab tu Tuhan Nabi di sini al-yawm la yanfa'u, tak ada sebarang manfaat.
Jadi kita pun jangan duk cari benda tak ada manfaat di akhirat. Atau dunia ni mengharapkan manfaat buat apa lagi. Yang terakhir, yang ke-10, wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Tengok ayat ni Tuhan kata an-nar allati, neraka yang kamu apa? Kamu dustakan. Kan? Ada yang panggil munasabah hasanah. Haitsu ulqat takzib biha binafsin nar. Mereka mendustakan pembohongan itu dengan azab neraka. Sekarang ni neraka nyala depanmu. Maka dibawanya isim mausul yang munasabah allati kuntum biha. Adapun dalam surah Sajadah, wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tengok, bila dia kata allati biha, allazi bihi, kenapa dia guna di sini allazi, sepatutnya nar tu jadi allati. Dalam surah Sajadah ayat 20, jawab dianya annal qaulul mukhbar anhu, yang cerita kepada kita ayat ni Allah kata mereka mendustakan neraka sudah ada depanmu. Dalam yang apa ni, dalam surah As-Sajadah itu qaulul malaikah kullama aradu an yakhruju minha, bila mereka nak keluar, malaikat kata uidu, malaikat tendang masuk balik dalam neraka. Wa qila lahum, malaikat pun kata zuqu azaban naril allazi, balik pada azab, ambillah azab neraka yang kamu tak percaya dulu. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ni dah zuqu azaban naril lati, mau ambil neraka tu api yang kamu tak percaya dulu. Itu beza. Pasal tu dia kata berbeza di sini al-qail, yang ini kata-kata Allah pada malaikat, yang dalam surah Sajadah itu kata-kata malaikat kepada ahli neraka. Mu tak percaya azab dulu, allazi, yang kamu tak percaya dulu. Yang sini mu tak percaya pada neraka ada nyala tu, ambil api tu. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan boleh faham ke tidak, kena pencatat tu kena tolonglah. Ini perbahasan sedikit, tadabbur dia sedikit dalam. Beza di antara zuqu azaban naril lati kuntum biha tukadzibun dengan ayat Sajadah ayat berapa? Ayat 20, wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dia dhamir tu dia balik kepada isim mausul yang sesuai, kan? Yani allati, yani allazi. Dia gitu ya, allati itu dia panggil muannas, allazi itu muzakkar. Jadilah para pelajar sekalian, ini ilmu. Kalau kita belajar tadabbur tu, perbezaan bahasa tu perbezaan makna. Bertambahnya huruf, bertambahnya makna. Dia kata dalam kaedah bahasa dia panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bilangan huruf, bertambahnya makna. Macam dulu dalam surah Kahfi dulu kan kita sebut innaka lan tastati'a, mu langsung tak mampu nak ikut aku hai Musa. Kata siapa? Kata di Khidir. Lan tastati'a. Tapi bila sudah selesai Khidir cerita kepada Musa kenapa dia bunuh budak, kenapa dia korek tebuk perahu, kenapa dia baiki tembok, Musa anak Khidir kata hadza malam tasti'. Dia gugur satu ta. Tasti'. Ini yang kamu tak mampu tu. Sebab dah dengar cerita, mampulah sepatutnya. Itu dipanggil bahasa ziyadatul mabna tadallu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf, bertambahnya makna. Gitulah keadaan bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arab. Kita kata sangat menarik tuan-tuan. Siapa dia ada masa mengajilah bahasa Arab, kita akan bertambah lagi kemanisan tama kita ni, insya-Allah. Lagi kita faham bahasa, lagi tinggi kita punya tadabbur, menjiwai bahasa Al-Quran, kalam Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tamatlah kita 10 perbincangan